Halo. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya, Isfaiz dalam rancangan Ekspedisi Hot Spring Caravan. Sebuah rancangan travelog yang akan membawa anda ke pelbagai lokasi ekspedisi menarik menaiki caravan. Dan untuk episod kali ini, kita berada di negeri jelapang padi, iaitu Kedah Darul Aman. Kalau anda nak tahu ada ke kolam air panas di negeri Kedah ni? Ada ya. Tanpa membuang masa, jom ikut saya. Kita dah pun sampai ke salah satu tempat yang menjadi tarikan di Baling Kedah, iaitu Kolam Air Panas Ulu Legong. Dengan cerita dekat sini bukan saja hari Minggu, bukan saja hari cuti, hari biasa pun ramai pengunjung datang sini. Yang istimewanya, pengunjung antarabangsa pun selalu datang sini tau. Kalau dah ramai macam tu, mesti dia punya kolam air panas terpadu. Jadi nak tahu padu ke tidak, saya tak pernah masuk. Jom kita masuk sama-sama. Okey? Jom! Kita telah buka kepada orang ramai pusat rekreasi ini bermula pada Mac 1998. Pada 1 Julai 2001, Majlis Daerah Baling telah mengambil alih sepenuhnya lah pusat rekreasi air panas ni. Kita menerima kunjungan daripada pelancong ataupun pengunjung setiap hari, biasanya selepas waktu asar lah sehingga ke tengah malam lah. Kalau sebelum ni masa-masa kita operasi 24 jam, sehingga subuh memang ramai lah, memang di sini memang meriah lah. Waktu kemuncak biasanya dalam pukul 10 ke 12 malam lah. Yang paling ramai sekali pada hari cuti lah, Jumaat, Sabtu dan Ahad dan cuti-cuti umum. Kita mempunyai 8 unit kolam, termasuk kolam utama iaitu kolam sumber kepada kolam-kolam yang lain, dan kita mempunyai 7 lagi unit kolam. Kita ada kolam rendam kaki, kita ada kolam khas untuk wanita, kita ada kolam dewasa, kita ada kolam kanak-kanak dan juga kolam yang umum lah. Kalau di Ulu Legong ni sendiri, kita mempunyai satu kolam yang kita takungkan. Air takungan tu kita salurkan ke kolam-kolam yang lain lah. Kedalaman kita punya sumber ni adalah lebih kurang 1.5 meter lah. Suhu kolam sumber utama kita adalah lebih kurang 50 ke 60 darjah Celsius. Sekarang ni pun kita setiap kali penggunaan tu, kolam kita akan bersihkan berdasarkan jadual yang telah kita tetapkan lah. Dari segi bahan pencuci pun kita tidak menggunakan sebarang bahan kemikal lah untuk kita cuci di kawasan kolam kita ni. Kita akan terus flushing ke kolam secara berselang-seli dan kita memasukkan air kolam yang baru untuk pengunjung menikmati keesokan harinya. Bila kita berendam air panas, dia dapat mengubat penyakit kulit, kemudian dapat melancarkan peredaran darah. Yang penting sekali adalah air kolam panas mula jadi. Pengunjung-pengunjung dapat rekreasi dan readah di sini, dapat berkelah, dapat bersantai bersama keluarga. Di sini kita juga ada kemudahan seperti dewan seminar, dewan makan terbuka, dan kita juga ada tempat BBQ untuk berkelah. Kemudian kita juga ada produk-produk hiliran di kawasan pusat rekreasi ini. Pusat rekreasi ini diuruskan sepenuhnya oleh Jabatan Pembangunan Masyarakat Majlis Daerah Baling. Saya selalu datang ke kolam air panas. Selalu juga datang sini. Ni second lah datang kat sini. Tempat dia orang kata nyaman, seronok. Kata budak-budak pun main jadi macam selamat. Suasana dia bila malam saya memang seronok. Tempat salin, tempat mandi, air sejuk semua ada. Pemandangan dia bila tengok selepas hujan, tengok cantik, nampak hati pun tenang. Kolam ni cantik, jernih yang ada dia orang jaga lah maksudnya. Dan tengok dekat dia orang punya chalet, resort dia pun okey je.
Ini salah satunya air ni ada perubatan, bagus untuk kulit, lebih tu beriadah. Kita pergi kolam air panas untuk kita sihatkan tubuh badan kita, buang daki-daki kat badan, dan kita, orang kata apa, macam terenggangkan balik otot-otot kita dengan urat-urat kita. Macam itulah. Result dia kulit kita kalau yang tak bermayar tu, dia akan okey balik lah. Sebab air ni dia ada khasiat dia macam belerang tu. Bila bagi kolam yang nombor 1 tu, kulit kita macam dia jadi kering, jadi elok. Muka pun boleh je ambil air tu sapu kat muka. Apa yang istimewanya di sini, mereka menyediakan penginapan untuk pelancong, iaitu Chalet Ulu Legong. Jadi kalau pengunjung yang datang daripada jauh bolehlah menyewa di sini, mendapatkan rehat yang sempurna sementara menunggu hari malam. Para pengunjung boleh ke pusat informasi untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang jenis penginapan dan perkhidmatan lain yang disediakan di sini. Wah, inilah dia. Kiri, kanan, belakang, depan semua kolam air panas ya. Jom kita cuba rendam kaki di sini dulu. Panas. Sama ada untuk tujuan kesihatan maupun untuk beriadah, kehijauan flora dan fauna di kawasan ini pasti meninggalkan kesan mendalam di hati para pengunjung. Wah, jujur saya cakap, sepanjang saya ada di Ulu Legong, saya betul-betul teruja. Tempat mandi dia banyak, kemudahan pun banyak, memang padu. Sekarang saya dah pun segar, dari atas sampai bawah pun dah cergas. Kita pergi ke satu lagi destinasi, kita beraktiviti pula. Boleh? Ikut saya sekarang, jom! Pak Su akan ajar saya cara ataupun proses pengambilan madu kelulut. Pak Long akan pukul 2 sah. Tengok kantung-kantung madu tu suar strok. Pak Long akan cakap kat dia, sedut sampai bunyi. Bergantung kepada spesifikasi, caravan juga boleh dilengkapkan dengan pelbagai jenis barangan elektrik. Sebagai contoh, peti sejuk. Menjadi satu keperluan asas apabila kita boleh menyimpan makanan basah ataupun minuman dalam peti sejuk secara baik. Dan untuk kenderaan berspesifikasi tinggi, ketuha juga boleh digunakan dalam caravan untuk tujuan kulineri. Seterusnya, kita ke sebuah destinasi liburan berdekatan berkenalan dengan seorang peladang yang cukup peramah yang mahu saya menyapanya hanya dengan panggilan mesra Pak Long. Walaupun baru pertama kali kami bertemu. Hai, kita pun dah sampai. Ni nak tanya, anda suka tak aktiviti yang melibatkan alam semula jadi? Suka? Sebab itulah saya bawa anda ke sini. Ladang Lebah Kelulut Desa Lestari milik Pak Long saya. Ladang ni sejak 2013 lagi memang dah ada dah. Dan ia terletak di Jalan Ulu Legong. Tapi sebelum tu saya telefon dulu Pak Long saya. Dia cakap tadi dah ada. Tapi tak sampai pun, tak nampak pun. Sekejap Pak Long, saya dah sampai ni. Depan? Depan mana? Ya. Pak Long! Hai Isla. Pak Long! Lama dah tunggu nak abang kan. Ya Allah, bintang mana? Oi, saya ni tunggu dari bawah. Ingatkan Pak Long tunggu saya kat bawah. Allah, bagilah salam kat bawah. Aduh, tapi tak apa pun dah sampai. Terima kasih banyak. Ni Pak Long. Pak Long cakap kalau saya datang sini, Pak Long nak cerita pasal madu kelulut. Nak bagi saya jumpa madu kelulut. Nak bagi saya rasa jumpa semua lebah-lebah tu. Jadi ke tidak Pak Long? Tetap A sampai Z Pak Long bagi. Teh tarik madu keluluk bagi macam Pak Long sekarang. Kopi madu keluluk Pak Long bagi. Seduk madu di sarang Pak Long bagi. Semua Pak Long akan beritahu lah. Oh, semua lengkap. Betul. Jadi tunggu apa lagi Pak Long? Jomlah kita berdua. Okey, jom. Jom. Alright. Jom.
Kita mula tubuh pada 2013 bulan 7 dan kita dapat imat nasihat bantuan ilmu yang kita dapat daripada KKAW masa tu. Sekarang ni KPLB. Pakej yang paling popular, sedut madu terus disarang. Okey, Pak Long bagi straw, lepas tu Pak Long akan buka 2 sarang. Tengok kantung-kantung madu tu, suar straw. Pak Long akan cakap kat dia, sedut sampai bunyi. Okey, untuk 1 sarang. Jadi Pak Long bagi 2 sarang tu, bukan perhabis 2 sarang tu, hanya 1 kantung sarang ni, 1 kantung sarang ni. Madu ni, madu lebah tualang kan madu apa pun khasiat dia sama ya. Macam dalam surah An-Nali tu. Jadi khasiat madu ni memang sama ya. Tapi dos dia. Bermakna 10 cancel madu tualang, persamaan 1 cancel dia. Kalau nak buat amalan hari-hari bagi kita ni, nak ikut sunnah ni, kita ambil seminggu 3 kali ya. Sebab dia, keluluk ni, lebah keluluk ni dia kecil. Untuk dia nak ambil menisam bunga tu, bunga kecil, bunga besar, bunga apa semua. Lepas tu rasa tiap-tiap sarang dia berbeza-beza rasa. Jadi nak jadikan baling ni sebagai tempat iko pelancongan dengan ternak keluluk dengan khasiat dia dengan bunga-bunga hutan. Dan memberi peluang pekerjaan kepada generasi-generasi muda ni. Dengan sikap Pak Long yang begitu mesra, lawatan saya ke ladang ini cukup menghiburkan. Malah, ia diiringi maklumat berguna serta sesi praktikal untuk menikmati khasiat madu kelulut asli ini. Yang mana Pak Long? Yang mana? Okey, Is, yang ni. Yang mana? Yang ni Pak Long nak cerita ni, ada 5-6 sarang Pak Long buat macam ni. Bila dia batang dia daripada 2013, bulan 7 dah jadi macam tu. Yang ni batang koloni dia dah buruk, dah pecah, dah repuk, dah apa. Pak Long belah, lepas tu buat kotak, buat topik, ambil dia punya koloni dengan ratu dia, dengan permaisuri dia, bubuh dalam ni. Jadi kita pindahkan dia. Proses pindah. Pak Long pergi belajar ni, kita masuk koloni dalam ni, dengan ratu dia dalam ni. Lepas tu kita buat topeng macam ni. Lepas tu, tengok tu. Ni dah dapat madu dah. Jadi sekarang saya bersama dengan Pak Su. Pak Su akan ajar saya cara ataupun proses pengambilan madu kelulut. Spesies apa ni? Kelulut apa ni Pak Su? Okey, yang ni kalau nampak macam ni dia hitam, lepas tu dia ada sayap dia macam hitam juga. Yang ni nama dia Itama. Okey, permulaan keluluk ni dia akan buat madu dalam kantung macam ni. Lepas tu dia akan buat lubang kecil kat atas ni. Okey, kita buka dulu kantung. Okey, masuk straw. Pakai sedut ya? Sedut je. Bismillah, selawat sikit sedut. Laih daripada sarang. Okey. Ui, sedap Pak Su? Ya. Dia rasa masam-masam manis. Madu kelulut dikatakan mempunyai khasiat yang lebih tinggi berbanding dengan madu lebah. Kelulut menyimpan madu di dalam tempayan kecil yang dilapisi propolis dan rasanya sedikit masam berbanding madu lebah. Macam mana ladang Pak Long saya tadi? Menarik tak? Apa pun saya bersyukur sangat-sangat hari ini saya banyak belajar perkara yang baru daripada Pak Long saya. Banyak informasi saya dapat daripada Pak Long saya. Apa? Lokasi seterusnya? Lokasi seterusnya hari ini tak ada ya. Hari pun dah berangsur petang. Saya nak teruskan menghabiskan masa saya di sini dengan menikmati kopi madu kelulut. Jadi untuk lokasi seterusnya, esok saya bagi tahu, okey? Tunggu. Dia dah mai dah. Ni dia roti canai yang kita tertunggu-tunggu. Dia punya variasi roti canai dia macam-macam. So kita boleh pilih. Kelainan dia tu dekat telur getik tu. Nasib baik kita sampai awal. Kalau sampai lambat,
tak merasalah kita makan roti canai. Tip Top Corner ni hanya buka pada waktu pagi dan akan tutup pada pukul 12 tengah hari. Dan mereka menyediakan hanya roti canai. Jadi kalau nampak dari belakang, beratur dia punyalah ramai. Dalam kedai pun punyalah ramai. Jadi sebelum lambat, tak dapat makan, apa kata kita pekanlah roti canai. Jom! Kami mula-mula sebelum buka, kami makan di kedai-kedai orang dulu. Makan tengok mereka ni buat macam mana. Ada tak macam ni. Jadi abang cuba fikir nak buat kelainan sikit. Kita buat roti canai, buat telur sepuluh masak tu lah. Mula-mula tu orang rasa pelik jugalah kan. Tapi benda tu satu khasiat. Jadi alhamdulillah lah mula-mula pun kita ada sambutan. Ayat special kat sini memang dari jauh semua mai cari tarik air lah. Kami nak cuba cari tarikan sebab roti canai ni mudah orang makan. Yang pertama, yang kedua kos dia lah kan murah. Jadi orang akan jadi satu tumpuan lah sarapan pagi kan. Kuah kita buat lain pada yang lain. Kuah dia kita bagi special yang pertama, yang kedua makan harga warung tapi special dia macam western lah. Dia ada telur sepuluh masak, telur goreng, ada cheese. Antara menu yang popular adalah Tip Top Double Cheese, Tip Top Double, Belantik Single Cheese dan Belantik Single. Dia dah mai dah. Apa yang main? Ni dia roti canai yang kita tertunggu-tunggu. Sebelah kanan saya ni, Belantik Single Cheese. Sebelah kiri kita ada Tip Top Single. Beza antara roti canai sebelah kiri dengan yang kanan ini, ni belantik ni dia punya telur dimasak penuh. Dan ni sebelah kiri saya, Tip Top Special, dia punya telur dimasak separuh. Jom kita makan. Dia punya roti canai lembut sangat-sangat. Biasa roti canai kalau kita makan, dia punya kenyal, susah nak telan. Ini tak ya. Dan dia punya kuah cukup. Rasa semua sebati. Terbaik. Sekarang ni kita cuba yang dia punya telur bergerak-gerak ni. Patutlah kedai dia ramai orang. Kombinasi roti canai yang dia buat, tak kisah makan dengan cheese ke, makan dengan telur ke, semuanya lengkap, semuanya menepati cita rasa ya. Paling penting kita boleh minta sama ada nak telur separuh masak, telur masak penuh, semua dia boleh buat. Menu dia banyak, pelbagai jenis roti canai, nama pun unik-unik. Dan sekarang ni, teh ais buih special. Kenapa dia sediakan sudu? Sebab dia punya buih boleh dimakan. Dia punya buih lembut, kemanisan dia terasa, teh dia tak hilang ya. Aduh. Tak pernah datang ni walaupun orang baling dari kecil lagi. So ni kali pertama. Selalunya kalau balik kampung, tengok keluarga main makan sini. Kalau sebelum ni memang selalu datang lah. Aku kan kalau makan sini first time lah, tak pernah datang sini lagi lah. Dia special sebab ada telur. Lepas tu dia punya roti lembut, kuah dia pun sedap. Yang TikTok ni special dia sebab telur separuh masak. So kita susah lah, macam tempat lain memang tak ada. So sini famous sebab itu. Memang dia punya makanan ni orang panggil TikTok. Dia letak telur mentah kat atas dia bagi roti canai, lepas tu letak cheese. Lepas tu dia punya sambal itu, sambal bilis tu memang merasa memang sedap lah. Bagi saya suka roti kosong dia dengan dia punya kuah dal dia tu kan. Memang sedap. Rasa tu memang sedap lah. Itu yang kita nak repeat tu. Sebab kuah dia lain. Kelainan dia tu dekat telur gedik tu. Sebab kedai lain susah lah nak minta untuk telur mentah. Kalau dia minta pun kena minta asing, and dia pun akan bagi asing. Kalau yang ni minta terus ada sekali. Dia bubur telur separuh masak kat atas kan. Kat kedai lain susah nak dapat lah. Dia punya variasi roti canai dia macam-macam. So kita boleh pilih.
saya benar-benar dah jatuh cinta dengan daerah Baling ni. Suasana kampung yang indah, penduduk kampung yang mesra. Saya pasti lepas ni saya akan ajak ramai orang untuk datang ke daerah Baling ni. Dan sampai di sini sahaja dulu perjalanan kita. Anda teruskan menonton ekspedisi Hot Spring Caravan, destinasi kolam air panas paling terbaik di Malaysia. Saya host anda Isfaiz. Sampai kita jumpa lagi. Bye-bye.